murid-murid. Selamat pagi, Cikgu. Saya nampak wajah kamu semua sangat ceria dan juga bersemangat memandangkan minggu lalu kita baru habis cuti. Cuba cerita sama Cikgu Iza, apa kamu buat masa cuti minggu lalu? Masa cuti saya dengan keluarga pergi ke zoo. Kami meluangkan masa bersama dan ia sangat menyeronokkan. Wow, zoo! Sangat seronok. Kamu pula, Vel? Masa cuti saya sama keluarga saya pergi ke Sembawang. Wah, jauhnya seronok ke pulau-pulau. Kamu pula, Kin? Wah, sangat seronok ya cuti persekolahan kamu. Walau bagaimanapun, sekarang kita sudah habis cuti. Jadi mari kita masuk kepada sesi pembelajaran kita, yaitu pantun kasih sayang. Sebelum kita cuti, kita ada belajar 2 pantun. Coba bagi tahu Cikgu, apa 2 pantun yang kita sudah belajar? Pantun budi dan juga Pantun nasihat. pantun nasihat. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pantun kasih sayang yang diambil daripada puisi tradisional. Okey, masuk pada akhir pembelajaran, kamu akan dapat mendengar, mengenal pasti dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan juga ungkapan dalam pelbagai ujaran betul dan juga tepat. Seterusnya, kamu akan dapat menutur ayat dalam pelbagai ujaran dengan intonasi yang betul. Dan yang terakhir, kamu dapat menghasilkan pantun dengan menyerap unsur gaya bahasa dan juga keindahan bunyi. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pantun kasih sayang ini, Cikgu mau kamu dengar dulu bagaimana intonasi bagi pantun kasih sayang ini. Pantun kasih sayang, Komsas tingkatan 2. Rangkap pertama. Buah mengkudu kusangka kandis, kandis terletak dalam puan. Gula madu kusangka manis, manis lagi senyuman tuan. Maksud pantun, senyuman yang sangat manis dan menawan boleh menyebabkan orang yang melihat menjadi tertawan atau tertarik hati. Rangkap kedua. Asap api di Tanjung Tuan, Kuala Linggi bakaunya rendah. Harap hati kepada Tuan, langit tinggi kupandang rendah. Maksud pantun, jika sudah menaruh hati kepada seseorang, segala cabaran akan dirasakan mudah. Rangkap ketiga. Anak udang meniti batang, berasa dahan terlampai, melihat bulan di pagar bintang, bagaikan rasa hendak dicapai. Maksud pantun, terlihat perempuan cantik, timbul rasa ingin berdamping dengannya. Rangkap keempat. Jalan-jalan sepanjang jalan, singgah menyinggah di pagar orang, pura-pura mencari ayam, ekor mata di anak orang. Maksud pantun, berpura-pura membuat sesuatu sedangkan ada muslihat di sebaliknya, iaitu untuk melihat gadis cantik. Rangkap kelima. Bila masa dipanggil maut, cinta tidak berharga lagi. Asam di darat, ikan di laut, sampai masa berjumpa lagi. Maksud pantun, jika sudah jodoh, walau berada di tempat jauh pun, pasti akan berjumpa. Okey, jadi begitulah cara intonasi pantun kasih sayang. Jadi kita masuk kepada tema untuk pantun ini, kasih sayang antara teruna dengan dara. Namun begitu, untuk mencapai agar dapat hidup bersama-sama, sudah tentu ada kalanya kita terpaksa menempuh pelbagai halangan seperti perbezaan agama dan juga perpisahan. Okey, sebelum kita masuk kepada bentuk, Cikgu mahu setiap antara kamu untuk baca setiap rangkap. Boleh bahkan? Boleh. Okey, dimulakan dengan Iza. Baca rangkap 1. Buah mengkudu kusangka kandis, kandis terletak di dalam puan. Gula madu kusangka manis, manis lagi senyuman. Okey, berikan tepukan. Okey, seterusnya rangkap kedua, Vel. Asap api di Tanjung Tuan, Kuala Linggi bakaunya rendah. Harap hati kepada Tuan, langit tinggi padang rendah. Okey, berikan tepukan juga. Dan seterusnya, Kin, baca rangkap ketiga.
Okey, berikan tepukan juga. Okey, jadi kita masuk kepada bentuk kepada pantun ini. Pantun ini terdiri daripada 5 rangkap yang kamu nampak 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya bilangan baris pada setiap rangkap adalah sama. Yang kamu nampak ada 4 baris. Seterusnya mempunyai pembayang dan juga maksud. 2 di atas ni adalah pembayang, manakala 2 di bawah ni adalah maksud. Dan seterusnya jumlah suku kata 4 hingga 7. Macam mana kita mau tahu 4 hingga 7? Kamu boleh kira 1, 2, 3, 4. Dia begitu. Dan yang pasti pantun ini adalah jenis yang terikat. Seterusnya kita masuk kepada unsur bunyi pula. Di sini kita boleh dapati 3 unsur bunyi, yaitu unsur bunyi asonansi, aliterasi dan juga rima akhir. Untuk unsur bunyi asonansi, vokal, pengulangan huruf vokal yaitu E, I, O, U. Betul. Manakala aliterasi adalah pengulangan konsonan D. Seterusnya untuk rima akhir adalah pengulangan AB yang kamu boleh nampak sini, ada penghujung dia adalah sama kan? Okey. Seterusnya kita masuk kepada gaya bahasa pula. Gaya bahasa yang terdapat daripada pantun ini adalah kata ganda seperti jalan-jalan dan juga singgah menyinggah. Seterusnya adalah penggunaan unsur alam seperti buah kandis dan juga buah mengkudu. Maafkan saya, buah mengkudu dan juga kandis. Ni, buah mengkudu kusangka kandis itu adalah unsur alam dalam gaya bahasa sini. Dan seterusnya ada personifikasi, anak udang meniti batang. Seterusnya ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan perkataan ataupun ayat, yaitu kandis. Di rangkap 1 dan juga rangkap 2. Dan yang terakhir, gaya bahasa dia mempunyai simile, bagaikan rasa hendak dicapai. Okey, nilai dan pengajaran yang kita dapat daripada pantun ini adalah nilai kasih sayang, iaitu kita harus saling menyayangi antara satu sama lain. Seterusnya mempunyai nilai rasional, kita mestilah bersikap rasional sebelum melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Dan yang terakhir adalah nilai keikhlasan, kita haruslah ikhlas dalam melakukan setiap perkara dalam kehidupan kita sendiri. Okey, jadi kita sudah mendalami mengenai pantun kasih sayang. Jadi kita masuk kepada aktiviti kelas. Cikgu mahu kamu cipta pantun yang mempunyai 4 rangkap, tetapi memandangkan kita mau habis masa sudah, jadi cikgu minta kamu buat 1 rangkap sahaja. Bilangan baris macam biasalah mesti sama. Lepas tu ada pembayang dan juga maksud. Mempunyai jumlah suku kata 4 hingga 8, 7 pun boleh juga. Dan yang pasti cikgu mau pantun ni jenis yang terikat. Boleh bahkan? Boleh. Okey. Cikgu bagi kamu masa 10 minit untuk buat. Okey. Buruknya tulisan kamu. Okey, Will. Oh, okey. Ada ya kan kamu ini. Pedih, apa ini? Panjang nih. Mantap. Oke. Anjay. A few moments later. Oke, murid-murid, 10 menit sudah berlalu. Jadi, cikgu mau setiap daripada kamu untuk baca pantun kamu. Boleh kan? Boleh. Oke, cikgu mau mula daripada Iza baca pantun kamu. Okey, pantun saya ni pantun nasihat. Okey, burung pipit, burung tergigi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak bergigi, ibarat pokok tidak berbuah. Oke, berikan tepukan kepada Iza. Oke, cikgu dengar pantun kamu ni seperti ada pantun nasihat. Oke, bagus. Seterusnya, Vel. Pantun saya pantun budi. Burung nuri terbang tinggi, singgah sebentar di ranting nan hujan. Bahasa indah buat hati, bersama kita rasa berbakti. Oke, bagus. Beri tepukan. Pantun yang sangat mendalam. Seterusnya, Kit. Dia pun pantun bunyi. Terang bulan, anak kambing memasak untuk jika tak tenang kepada nama yang baik. Oke, bagus.
Jadi cikgu rasa untuk pelajaran kita hari ini, cikgu anggapi kamu semua faham dengan pelajaran kita. Jadi cikgu harap nanti untuk ujian ataupun kita punya kuis untuk minggu hadapan, kamu dapat bersedia untuk menjawab ya. Cikgu. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay. Saya akan menerangkan tentang penggunaan sapaan sebagai strategi komunikasi dalam kelas bahasa Melayu. Sapaan walaupun nampak mudah memainkan peranan yang penting dalam memulakan komunikasi dan membentuk suasana pembelajaran yang positif. Dalam konteks pengajaran, sapaan bukan sahaja berfungsi untuk menyapa tetapi juga sebagai alat untuk mencapai matlamat pengajaran yang lebih luas. Jadi hari ini saya akan menjawab dua persoalan utama, yaitu yang pertama, bagaimana strategi sapaan membantu mencapai tujuan dan matlamat pengajaran, dan persoalan kedua, mengapa strategi ini sesuai digunakan dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. Jadi kita masuk dalam persoalan yang pertama, yaitu bagaimana strategi sapaan membantu mencapai tujuan dan matlamat pengajaran. Yang pertama, meningkatkan interaksi dalam kelas. Jadi, guru seringkali memulakan kelas dengan sapaan seperti "Selamat pagi semua, apa kabar hari ini?" atau "Hai, sudah bersedia untuk belajar hari ini?" Jadi, sapaan ini bertindak sebagai pemecah ais yang mengarahkan perhatian pelajar kepada guru. Ini membantu mewujudkan suasana di mana pelajar lebih bersedia untuk memberi respon dan terlibat dalam pembelajaran. Sebagai contoh, apabila guru berkata, "Aina, bolehkah awak kongsikan pendapat tentang puisi ini?" Aina akan merasa dipanggil secara pribadi dan terdorong untuk berkongsi pandangannya. Dengan ini, guru berjaya mencipta interaksi dua hala yang membantu meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelas. Kesannya, interaksi yang terhasil daripada sapaan pribadi ini mendorong pelajar lain untuk turut serta dalam perbincangan. Jadi, ia mencipta suasana kelas yang lebih dinamik dan interaktif di mana semua pelajar merasa didengari dan dihargai. Yang kedua, membina hubungan positif antara guru dan pelajar. Jadi, apabila guru menggunakan nama pelajar dalam sapaan seperti "Alia, bagaimana dengan pendapat awak mengenai soalan ini?" atau "Hafiz, adakah awak faham apa yang cikgu terangkan tadi?" Jadi ia menunjukkan bahwa guru mengenali pelajar secara individu. Sapaan sebegini memberikan isyarat kepada pelajar bahwa mereka dikenali dan dihargai. Sebagai contoh, jika seorang pelajar yang pemalu disapa secara pribadi dengan cara yang lembut seperti "Hafiz, cikgu nampak awak ada pandangan yang menarik, boleh kongsikan dengan kelas?" Ia akan meningkatkan keyakinan diri pelajar tersebut. Hafiz mungkin akan merasa lebih selesa dan berani untuk berkongsi pendapatnya walaupun pada mulanya dia malu untuk bercakap. Kesannya, hubungan yang dibina melalui sapaan ini meningkatkan kepercayaan antara guru dan pelajar. Pelajar lebih cenderung untuk terbuka berkongsi pandangan mereka dan berkomunikasi dengan guru apabila mereka merasa dihargai dan diterima. Seterusnya kita akan masuk ke persoalan yang kedua, yaitu mengapa strategi sapaan ini sesuai digunakan dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. Jadi, yang pertama, meningkatkan kesedaran bahasa dan penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan bahasa yang sopan. Dalam pengajaran bahasa Melayu, aspek kesantunan dan penggunaan bahasa yang betul sangat ditekankan. Jadi guru yang menggunakan sapaan seperti "Selamat pagi" atau "Cek, boleh saya tanya soalan?" menunjukkan contoh komunikasi yang sopan dan beradab kepada pelajar. Ini mendidik pelajar tentang pentingnya berbahasa dengan sopan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, apabila guru berkata "Selamat pagi semua, mari kita mulakan pelajaran hari ini dengan bacaan puisi." Jadi pelajar belajar bahwa bahasa yang sopan perlu digunakan dalam komunikasi formal. Penggunaan sapaan yang beradab mencerminkan pentingnya kesopanan dalam komunikasi dan mengajar pelajar cara berinteraksi dengan betul. Yang kedua, mengapa sapaan sesuai digunakan dalam konteks pengajaran bahasa Melayu ialah kerana sesuai untuk pelbagai konteks pembelajaran, flexibility dalam penggunaan sapaan. Jadi strategi sapaan boleh disesuaikan mengikut konteks pengajaran. Di sekolah rendah, guru mungkin menggunakan sapaan yang lebih mesra dan lembut seperti "anak-anak murid" untuk mencipta suasana yang lebih hangat. Manakala di sekolah menengah atau universiti, sapaan yang lebih formal seperti "saudara-saudari" digunakan untuk menunjukkan kesopanan dan menghormati usia pelajar. Sebagai contoh, di sekolah rendah, guru berkata, "Adik-adik, mari kita baca bersama-sama." Manakala di peringkat universiti, guru mungkin berkata, "Pelajar-pelajar, boleh kita memulakan sesi perbincangan hari ini?" Flexibility dalam penggunaan sapaan ini membantu guru menyesuaikan cara komunikasi dengan tahap umur dan konteks pelajar. Seterusnya, mengapa strategi sapaan sesuai digunakan dalam pengajaran? Kerana mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan inklusif, yaitu mengurangkan jurang antara guru dan pelajar.
Dengan menggunakan sapaan yang sesuai, guru dapat mengurangkan rasa kikuk antara mereka dan pelajar. Sapaan yang mesra membantu mencipta suasana di mana pelajar merasa diterima dan lebih selesa untuk berkongsi pendapat tanpa takut dikritik. Sebagai contoh, apabila guru berkata, "Baiklah semua, hari ini kita akan berbincang tentang secara santai. Jangan takut untuk bertanya soalan." Pelajar akan rasa selesa dan terbuka untuk berinteraksi. Jadi ini mewujudkan suasana yang kondusif dan diterima. Kesimpulannya, strategi sapaan dalam kelas bahasa Melayu bukan saja membantu menarik perhatian pelajar, tetapi juga membina hubungan positif dan menggalakkan mereka untuk aktif dalam pembelajaran. Dengan penggunaan sapaan yang betul, guru dapat mencapai matlamat pelajaran yang lebih berkesan dan membantu pelajar mengembangkan kemahiran komunikasi yang baik. Sapaan yang sopan dan sesuai juga mengajarkan pelajar pentingnya kesantunan dan penggunaan bahasa yang tepat dalam kehidupan seharian.